Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera anak-anak sekalian. Kita teruskan perbincangan tajuk bab 4 tingkatan 5 pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Kita fokus kepada tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Untuk pengetahuan anak-anak sekalian, kita telah bincangkan tajuk pembinaan negara dan bangsa Malaysia, tajuk Melayu Union pada sesi yang lepas. Dan pada kali ini kita akan membincangkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum kita membincangkan tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita melihat analisis soalan-soalan peperiksaan SPM yang pernah dikemukakan, yang pernah dikeluarkan untuk peperiksaan SPM dari tahun 2004 bermulanya kurikulum semakan sehinggalah tahun 2019. Okey. Baik, untuk tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948, soalan ini telah dikemukakan sebanyak 3 kali. SPM 2009, SPM 2012 dan yang terakhir kertas ulangan SPM 2014. Dan kalau kita analisis, kita lihat tajuk-tajuk yang terkandung dalam bab 4 ini hanya 3 tajuk saja yang penting yang dikemukakan sebagai soalan peperiksaan SPM. Kalau kita lihat tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 mempunyai potensi yang sangat besar. Kalau diambil kira tajuk yang lama tidak keluar dalam soalan peperiksaan SPM daripada bab 4 berbanding dengan tajuk Malayan Union dan pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Baik, kita cuba melihat tajuk SPM yang pernah dikemukakan dalam tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia pernah dikemukakan dalam SPM 2009, 2012 dan SPM kertas ulangan seperti yang terkandung dalam slide ini. Baik, dalam tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita akan membincangkan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kita cuba melihat langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Apakah yang terkandung dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Dan kita nak melihat tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu. Baik, terus kita lihat anak-anak sekalian faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita lihat di sini ada 6 faktor. Pertama, ketegasan orang Melayu. Yang kedua, sikap sederhana orang Melayu. Yang ketiga, sokongan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Yang keempat, Piagam Atlantik 1945. Yang kelima, UMNO tidak menuntut kemerdekaan. Yang keenam, sokongan pegawai tinggi British yang ini masih berkhidmat di Tanah Melayu. Nah, selepas ini kita akan melihat huraian satu persatu faktor-faktor ini. Baik, pertama kita cuba lihat ketegasan orang Melayu. Ketegasan orang Melayu di bawah pimpinan Dato' On menentang Melayu Union. Perpaduan orang Melayu telah mengatasi pihak yang menyokong Melayu Union dan keupayaan orang Melayu memujuk dan mendesak British telah menggagalkan Melayu Union yang akhirnya memaksa British tunduk kepada tuntutan orang Melayu dan memperkenalkan rancangan Melayu Union. Baik, seterusnya yang kedua kita lihat ialah sikap sederhana orang Melayu. Sikap politik orang Melayu yang sederhana telah mendorong British menerima kehendak mereka, kehendak orang Melayu. Orang Melayu hanya menulis dalam akhbar, berdemonstrasi, berkongres dan memujuk raja-raja Melayu menentang Malayan Union. Mereka tidak mengangkat senjata seperti Parti Komunis Melayu. Dan ini juga merupakan antara faktor atau sebab yang akhirnya membawa kepada British menyerahkan atau membentuk negeri-negeri Melayu. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu menyebabkan British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu. Pak, seterusnya kita lihat sokongan bekas pegawai British. Sokongan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Contohnya Sir Frank Sydenham, George Maxwell, Sir R.O. Winston, Cecil Clementi Smith. Mereka telah menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Dan
Dengan sokongan bekas pegawai British inilah kita lihat akhirnya British tunduk dan memperkenalkan rancangan Million Union. Selain daripada itu, kita lihat sokongan pegawai British yang masih berkhidmat. Pegawai tinggi British seperti Malcolm MacDonald, Sir Edward John, L.D. Gamon telah membantu orang Melayu menggantikan Million Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian kita lihat satu lagi, UMNO tidak menuntut kemerdekaan. UMNO dan Raja-Raja Melayu sebaliknya memohon rundingan, meminta British berunding dengan orang Melayu dan Raja-Raja Melayu. Mereka menolak perlembagaan Million Union. Faktor ini menyebabkan British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, seterusnya kita lihat berdasar kepada Piagam Atlantik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang tidak menggalakkan penjajahan baru. Dan PBB dia meminta negara-negara penjajah supaya memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan dan akhirnya memberikan kemerdekaan kepada penduduk-penduduk di negara-negara yang dijajah. Baik, seterusnya kita cuba lihat soalan peperiksaan SPM yang berkaitan dengan tajuk faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, dalam soalan peperiksaan SPM 2009, kita lihat soalan ini adalah merupakan soalan esei. Jadual berikut berkaitan dengan perkembangan politik di negara kita sebelum merdeka. Okey, dalam soalan 7A, dia minta terangkan faktor-faktor British mengambil tindakan di atas. Tindakan di atas ini bermaksud mengambil tindakan membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, cuba kita lihat tajuk soalan 7A. Baik. Kita cikgu masukkan di sini faktor-faktor pembentukan persekutuan, isi-isi penting tadi. Baik, kemudian di sini cikgu tunjukkan contoh bagaimana nak menjawab soalan isi. Seperti biasa yang cikgu bagi tahu, untuk mudah dan paling mudah kita menggunakan soalan. Ambil daripada soalan, kata tugas daripada kata soalan, daripada soalan untuk kita menjawab soalan, untuk mengelakkan kita daripada terkeluar atau tidak menjawab soalan. Cuba lihat contoh di sini, faktor British. Cikgu ambil daripada faktor British mengambil tindakan membentuk Persekutuan Tanah Melayu ialah, ini adalah daripada soalan, ketegasan orang Melayu di bawah pimpinan Dato' On menentang Million Union itu adalah merupakan fakta. Seterusnya, perpaduan orang Melayu telah mengatasi pihak yang menyokong Million Union adalah merupakan huraian. Seterusnya, keupayaan orang Melayu memujuk dan mendesak British telah menggagalkan Million Union adalah huraian. Di sini sahaja kita lihat, kita boleh mendapat 3 markah. 3 markah. Satu soalan, satu daripada fakta, 2 daripada huraian. Dan sebenarnya untuk menjawab esei memang sangat mudah. Dan cikgu yakin sekiranya anak-anak dapat mengingat faktor-faktor ringkas ini juga, ia boleh membantu anak-anak untuk mendapat markah dan tidak akan menghantar kertas kosong semasa peperiksaan SPM. Baik, anak-anak boleh sambung seterusnya dengan melihat fakta yang kedua pula. Fakta yang kedua ialah sikap sederhana orang Melayu. Fakta British mengambil tindakan membentuk Persekutuan Tanah Melayu ialah, cuba anak lihat tajuk fakta yang kedua, sikap sederhana orang Melayu. Dan kita bina ayat, cuba lihat contoh yang cikgu beri. Fakta British mengambil tindakan membentuk Persekutuan Tanah Melayu ialah sikap politik orang Melayu yang sederhana daripada fakta yang kedua. Sikap ini telah mendorong British menerima kehendak dan tuntutan orang Melayu. Huraian. Ini kita lihat adalah merupakan huraian. Orang Melayu hanya menulis dalam akhbar, berdemonstrasi, berkongres dan memujuk Raja-Raja Melayu menentang Million Union. Mereka tidak mengangkat senjata seperti apa yang telah dilakukan oleh Parti Komunis Melayu. Inilah faktor yang mendorong
British akhirnya tunduk kepada tuntutan orang Melayu. Kemudian anak-anak boleh teruskan dengan faktor yang ketiga, yang keempat, kelima, yang keenam. Dan sebaik-baiknya menjawab soalan esei mestilah terdapat fakta, huraian dan contoh kalau perlu. Manakala kalau soalan-soalan yang melibatkan soalan kebat, soalan-soalan kebat mestilah dikemukakan, disertakan dengan inferen atau rumusan kecil. Baik, seterusnya anak-anak sekalian, kita sambung kepada tajuk berikut. Tajuk seterusnya, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah langkah yang dilakukan oleh British dalam usaha untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu? Baik, British telah menubuhkan jawatan kuasa eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli, dan jawatan kuasa ini ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil raja-raja Melayu. Dan kalau kita lihat jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat di King's House Kuala Lumpur, dan pada amnya kita lihat terdapat 5 tuntutan orang Melayu terhadap British tentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, yang pertama, Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep negeri-negeri Melayu bersekutu, menolak kerakyatan terbuka Malayan Union yang berasaskan kepada prinsip jus solid, meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan, dan seterusnya menuntut supaya Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri-negeri Melayu diakui semula oleh British. Baik anak-anak sekalian, kita lihat langkah pembentukan Tanah Melayu. Pertama, perundingan jawatan kuasa eksekutif. Perundingan jawatan kuasa eksekutif ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, kita lihat jawatan kuasa ini ditentang oleh golongan Melayu radikal dan orang dagang. Kenapa mereka menentang? Mereka menganggap jawatan kuasa eksekutif ini tidak mewakili semua pihak. Ini disebabkan mereka tidak diajak berunding. Okey, kita lihat golongan yang menentang ini telah menubuhkan majlis tindakan bersama seluruh Melaya atau All Malayan Council of Joint Action dan Putra telah ditubuhkan untuk menentang UMNO dan British. Dan kita lihat jawatan kuasa ini, pertubuhan ini telah mengemukakan perlembagaan rakyat. Apakah isi kandungan perlembagaan rakyat yang dikemukakan oleh AMCJA dan juga Putra? Yang pertama, mencadangkan Singapura disatukan dengan Tanah Melayu, sebuah kerajaan pusat dan majlis-majlis negeri dipilih, Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab terhadap rakyat, kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan, agama Islam dan adat istiadat Melayu dikawal oleh orang Melayu, kerakyatan yang sama rata, yang ketujuh merah dan putih menjadi bendera Tanah Melayu, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, yang ke-9 pertahanan dan hal ehwal luar negeri menjadi tanggungjawab British dan Tanah Melayu. Dan yang seterusnya, yang terakhir, yang ke-10, warga Tanah Melayu haruslah dinamai Melayu. Okey, kita bergerak melihat soalan peperiksaan SPM 2012 berkaitan tajuk yang kita bincangkan tadi, iaitu usaha-usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Soalan SPM 2012, soalan nombor 8A. Baik, kita cuba lihat. Antara usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah, ini fakta-fakta yang boleh kita lihat, isi-isi penting. British menubuhkan jawatan kuasa eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli. Jawatan kuasa ini terdiri daripada pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. Mereka mengadakan mesyuarat di King House Kuala Lumpur, dan pada amnya terdapat 5 tuntutan orang Melayu. Ini adalah merupakan jawapan untuk soalan
8A. Baik. Baik, kita cuba lihat contoh jawapan yang boleh kita buat daripada fakta yang cikgu beri tadi. Okey, baik. Kita ambil daripada soalan antara usaha-usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini adalah daripada soalan dan diikuti dengan jawapan. British menubuhkan jawatan kuasa eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli. Jawatan kuasa ini terdiri daripada pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. Ini adalah huraian. Yang atas ini adalah British menubuhkan jawatan kuasa eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli. Itu adalah fakta. Huraian seterusnya, mereka mengadakan mesyuarat di King's House, Kuala Lumpur, dan pada amnya terdapat 5 tuntutan orang Melayu. Di sini kita lihat ada satu fakta bersama dengan 3 huraian yang boleh menyumbang kepada 4 markah. Baik, seterusnya cikgu kemukakan contoh skema jawapan lengkap tentang tajuk soalan tadi. Daripada skema jawapan yang lengkap ini, anak-anak boleh buat latihan. Gunakan, cuba lihat skema jawapan lengkap daripada fakta pertama berserta huraian-huraiannya. Daripada fakta pertama, penubuhan jawatan kuasa eksekutif oleh British, sehinggalah fakta yang ke-8, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk. Yang ini cikgu serah pada anak-anak untuk buat latihan. Sambung-sambungkan ayat ini dengan menggunakan penanda wacana. Gunakan soalan pada ayat yang pertama, kemudian untuk menggabungkan isi-isi penting dan huraian tadi menggunakan penanda-penanda wacana supaya terbentuk sebagai satu esei. Sebab soalan-soalan berbentuk esei mestilah dikemukakan dalam bentuk ayat, bukan bentuk fakta. Baik. Cuba kita lihat seterusnya tuntutan orang Melayu. Soalan yang berkaitan dengan tuntutan orang Melayu. Soalan ni kita lihat dapat dilihat dalam soalan peperiksaan SPM 2009 dan peperiksaan SPM 2018. SPM 2009 soalan 7B. Jelaskan tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. 4 markah. Kemudian kita lihat soalan SPM 2014, soalan C, 4C merupakan soalan struktur. Apakah yang dituntut oleh orang Melayu dalam rundingan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Dan kalau kita lihat soalan SPM 2009 dan SPM 2014 ini, soalan dia terdapat persamaan tuntutan orang Melayu semasa proses rundingan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik. Antara kita lihat, kita ambil daripada soalan yang dikemukakan tadi dan kita bina ayat, kita bina esei. Antara tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah kita ambil Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak struktur prinsip semua prinsip dan struktur Land Union. Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Land Union. Seterusnya, menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep negeri-negeri Melayu bersekutu. Cikgu harap anak-anak boleh buat latihan. Latihan daripada contoh soalan yang cikgu beri dan juga berserta dengan fakta yang cikgu berikan di sebelah. Cuba praktis menjawab soalan supaya nanti semasa menduduki peperiksaan anda terbiasa menulis dalam bentuk esei. Baik, cikgu seterusnya kemukakan skema jawapan yang lengkap tentang tuntutan orang Melayu terhadap Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa tuntutan orang Melayu? Kalau kita lihat daripada soalan tadi, apakah tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Cikgu kemukakan skema jawapan lengkap ada 8 jawapan
dan anak-anak boleh buat latihan dalam bentuk isi. Baik, seterusnya kita membincangkan tajuk ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seperti mana boleh dilihat juga, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu terdapat ciri-ciri. Okey, ciri pertama Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. Yang kedua, Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, konsep Raja Berperlembagaan. Yang keempat, membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri. Membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri. Bidang kuasa kerajaan persekutuan dan bidang kuasa kerajaan negeri. Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Ini adalah merupakan ciri yang kelima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik, kita cuba lihat contoh soalan SPM yang berkaitan dengan tajuk ciri persekutuan. Dikemukakan dalam soalan SPM 2014, soalan nombor 4, soalan struktur. Soalan struktur 4B, dia minta senaraikan dua ciri persekutuan tersebut. Kalau bentuk soalan struktur yang minta kita senaraikan dua ciri, dan yang ini kita boleh terus jawab dalam bentuk fakta dan tidak memerlukan kita mengurai soalan tersebut. Baik, kalau kita lihat antara ciri, ini ciri lah, ciri tadi yang kita bincang, cikgu berikan isi-isi penting. Ciri 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni anak-anak boleh terus tulis dalam bentuk fakta. Biasanya kalau dua ciri ni dia ada huruf Roman 1, 2, disediakan garisan, terus penuhkan garisan tersebut. Dan sebaik-baiknya dalam menjawab soalan, walaupun dia hanya memerlukan dua ciri saja, cikgu menggalakkan dan mencadangkan anak-anak memberi jawapan lebih daripada dua ciri. Kerana sekiranya berlaku kesilapan, kesalahan, kita mempunyai jawapan sebagai backup kepada yang salah tadi. Baik, seterusnya kita lihat soalan SPM 2014. Soalan SPM 2014. Okey. Terdapat soalan kebat. Soalan kebat. Soalan-soalan kebat ni anda boleh menggunakan idea-idea anda. Mana-mana jawapan yang anda fikirkan sesuai, anda boleh masukkan. Cikgu nak minta anak-anak buat latihan. Dalam soalan SPM 2014, soalan struktur, ada soalan kebat. Pada pandangan anda, mengapakah tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam 4C, apa yang dituntut oleh orang Melayu tadi yang telah kita bincangkan adalah wajar. Adalah wajar. Mengapa tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam cadangan 4C adalah wajar? Okey, kalau wajar, mengapa tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu wajar? Anda berikan bukti-bukti kenapakah anda mengatakan tuntutan tersebut adalah wajar. Mengapa tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam 4C adalah wajar? Berikan jawapan dan jawapan anda mesti membuktikan. Anda bagi jawapan antara tuntutan orang Melayu ialah antara tuntutan orang Melayu menolak semua prinsip dan struktur milenium. Apa contoh? Contohnya kalau kita lihat raja-raja kehilangan kuasa, meminta supaya kuasa raja-raja Melayu dikembalikan, dan ini merupakan perkara yang sangat wajar lah. Sangat wajar. Baik, yang ni anda anak-anak semua boleh buat latihan nanti, dan kita boleh berbincang apabila buka sekolah. Dan sebaiknya cikgu nak anak-anak buat latihan lah. Buat latihan untuk tajuk tersebut. Baik, seterusnya kita terus dengan tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dalam membincangkan tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948, ia terdiri pada Sultan, Raja-Raja Melayu dan juga pemimpin Melayu. Okay, kalau kita lihat di sini, Sultan yang bersuara tegas terdiri pada Sultan Bagi Shah Kedah,
Sultan Abdul Aziz Perak dan Sultan Ibrahim Johor. Baik, kita cuba lihat apakah tuntutan yang disuarakan oleh Sultan atau Raja-Raja Melayu. Baik, pertama tuntutan yang mereka suarakan ialah pengembalian kuasa Raja-Raja Melayu. Kemudian yang kedua, perlindungan kepada rakyat Melayu sebagai rakyat Raja Melayu patut dikekalkan. Dan secara umumnya dapatlah dirumuskan bahawa antara tuntutan ataupun Raja-Raja Melayu menuntut supaya kuasa raja-raja serta perlindungan kepada orang Melayu dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. Baik, berikut kemudian kita lihat tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada pemimpin Melayu. Antaranya ialah Datuk On Jaafar yang mewakili UMNO dan Datuk Ni Ahmad Kamil merupakan Menteri Besar Kelantan. Okey, tuntutan yang disuarakan oleh pemimpin Melayu, mereka mencadang dan mendesak British melindungi kepentingan orang Melayu beserta hak Raja-Raja Melayu. Baik, untuk tajuk tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu Sultan dan juga pemimpin Melayu ini, sepanjang yang kita analisis soalan peperiksaan SPM, tajuk yang berkaitan dengan tokoh penggerak belum pernah ditanya dan tiada satu pun soalan yang pernah ditanya dengan tajuk yang berkaitan. Baik, seterusnya kita bergerak melihat pula kepada tajuk seterusnya iaitu dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia, iaitu pergerakan politik di Sabah dan di Sarawak. Pergerakan politik di Sabah dan Sarawak. Baik, kalau kita lihat di sini anak-anak sekalian, dalam pergerakan politik di Sarawak dan Sabah, kita fokuskan kepada pergerakan politik di Sabah terlebih dahulu. Okey, kegiatan politik di Sabah kalau kita lihat dia berkembang amat perlahan, berpecah belah dan tidak berkesan. Mungkin disebabkan oleh faktor sistem perhubungan yang kurang baik, merupakan antara sebab kegiatan politik di Sabah amat perlahan. Baik, seterusnya kita lihat Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan dan Persatuan Melayu Jesselton serta Barib Jesselton dan Labuan. Barib ni bermaksud Barisan Pemuda. Barisan Pemuda Jesselton dan Barisan Pemuda Labuan merupakan pertubuhan sosioekonomi yang sederhana. Mereka bukan bergerak atas landasan politik, tapi lebih kepada pergerakan atau pertubuhan sosioekonomi. Baik, seterusnya semasa kita lihat semasa Sabah diserahkan kepada Britain, syarikat Borneo Utara Britain menyerahkan Sabah kepada kerajaan Britain sebagai tanah jajahan mereka pada tahun 1946, tiada tentangan daripada rakyat Sabah. Sekali lagi, semasa diserahkan kepada kerajaan British, semasa syarikat Borneo Utara menyerahkan Sabah kepada kerajaan British sebagai tanah jajahan pada tahun 1946, tiada tentangan daripada rakyat Sabah. Baik, kalau kita lihat untuk soalan yang berkaitan dengan pergerakan politik di Sabah ini, dia hanya keluar sekali dalam kertas ulangan tahun lepas dalam SPM 2019, soalan nombor 4, soalan struktur. Soalan dia 4A, mengapakah rakyat Sabah tidak menentang tindakan British menjadikan Sabah sebagai tanah jajahan mahkota? Perlu diingat anak-anak sekalian, soalan struktur, walaupun soalan struktur, ada kalanya soalan struktur perlu dijawab dalam bentuk ayat. Kalau minta senaraikan, dia bagi ruang kosong huruf Roman 1, 2, isi atau senaraikan, nyatakan 2, yang tu boleh jawab tu dalam bentuk fakta. Kalau dia kemukakan soalan bentuk ada juga yang perlu kita jawab dalam bentuk ayat. Okey, cikgu tunjukkan contoh. Cikgu tunjukkan contoh soalan mengapa rakyat Sabah tidak menentang tindakan British menjadikan Sabah sebagai tanah jajahan mahkota. Okey, baik, kita lihat contoh jawapan yang cikgu bagi dalam bentuk ayat. Rakyat Sabah tidak menentang tindakan British kerana kegiatan politik di Sabah berkembang amat perlahan. Selain itu, ia berpecah belah dan tidak bersatu. Ini menyebabkan perjuangan mereka tidak berkesan. Sementara itu, persatuan yang ada seperti Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan dan Persatuan Melayu Jesselton, Persatuan Melayu Jesselton serta Barib Jesselton dan Labuan merupakan pertubuhan sosioekonomi yang sederhana dan tidak memperjuangkan politik.
Oleh itu, apabila Sabah diserahkan kepada British, mereka tidak menentang penyerahan tersebut. Andai kata soalan ini dia inginkan atau memerlukan jawapan fakta saja, kalau kita kemukakan dalam bentuk ayat, tidak ada masalah, masih lagi mendapat markah. Baik, seterusnya kita terus kepada, ini dah satu-satunya soalan yang pernah keluar yang ditanya berkaitan dengan pergerakan politik di Sabah. Baik, kemudian kita pindah melihat kepada pergerakan politik di Sarawak. Pergerakan politik di Sarawak, baik, Charles Vainer Brooke adalah merupakan raja terakhir Sarawak. Dia telah bertindak menyerahkan Charles Vainer Brooke, raja terakhir Sarawak, telah bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British pada tahun 1946. Antara sebab-sebab yang menyebabkan Charles Vainer Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British ialah kerana alasan beliau telah tua dan uzur, tidak berkemampuan untuk mentadbir Sarawak. Manakala Anthony Brooke, anak saudara beliau, tidak berupaya untuk mentadbir Sarawak. Mungkin juga boleh kita katakan bahawa antara sebab penyerahan Sarawak kepada kerajaan British adalah disebabkan oleh desakan British, atau mungkin juga disebabkan oleh masalah ekonomi yang dihadapi selepas pendudukan Jepun di negeri Sarawak. Cuba lihat yang kedua, Brooke melantik Gerald McBrien untuk mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak. Yang ketiga, tindakan Brooke ditentang oleh pembesar tempatan seperti Datuk Patinggi Abang Haji Amdillah kerana ia bertentangan dengan perlembagaan tahun 1941. Apa dia perlembagaan tahun 1941? Perlembagaan tahun 1941 ini ialah menjanjikan untuk menyerahkan pentadbiran tempatan kepada penduduk Sarawak. Bagaimanapun peristiwa ini tidak berlaku kerana Jepun tercetus Perang Dunia yang kedua dan Jepun menakluk Sarawak. Baik, yang keempat, Persatuan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu, Persatuan Dayak Sarawak juga turut sama menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Jadi kita lihat di sini perbezaan antara pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Kalau di Sabah tidak ada gerakan menentang penyerahan Sabah kepada kerajaan British, tetapi sebaliknya di negeri Sarawak, penyerahan Sarawak oleh Brooke kepada kerajaan British ditentang oleh penduduk Sarawak. Baik, antara tindakan yang mereka lakukan ialah mereka berdemonstrasi dan menghantar surat bantahan. Dan ini kita lihat hampir sama atau serupa seperti yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu apabila British memperkenalkan rancangan Malayan Union. Orang-orang Melayu berdemonstrasi menghantar surat bantahan menentang pembentukan Malayan Union. Hampir sama seperti yang berlaku di Tanah Melayu. Baik, untuk mengatasi masalah tersebut, kita lihat British telah mengeluarkan surat perkeliling nombor 9 memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan akan mengambil tindakan terhadap kaki tangan yang terlibat dalam gerakan anti penyerahan. Sehubungan itu kita lihat pegawai-pegawai kerajaan telah bertindak meletakkan jawatan seramai 338 kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan, meletakkan jawatan sebagai tanda bantahan kepada tindakan British tersebut. Baik, seterusnya kita lihat lanjutan daripada itu, wujudlah pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak. Dia menghasilkan Rukun 13, satu kumpulan yang dikenali sebagai Rukun 13. Rosli Dobi, anggota Rukun 13, telah bertindak membunuh Duncan Stewart, Governor Sarawak yang kedua di Sibu pada 3 Disember 1949. Hasil atau kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh Rosli Dobi ini telah menyebabkan beliau ditangkap dan 3 orang lagi yang terlibat dijatuhkan hukuman mati. Beliau ditangkap bersama dengan 3 orang yang lain, kemudian mereka dibicarakan dan dijatuhkan hukuman mati. Baik, kita cuba lihat contoh soalan yang pernah ditanya tentang
penentangan gerakan anti penyerahan di Sarawak. Contoh SPM 2008. Okey, kalau contoh soalan SPM 2008 ini, dia berbentuk soalan struktur. Soalan mengapakah Vandenbroek bertindak demikian? Kita lihat. Soalan ni memerlukan kita memberi jawapan. Kita boleh jawab terus dalam bentuk fakta. Tidak perlu bina ayat. Terus jawab fakta. Walaupun di sini dia nak dia beri kemukakan 1 markah, memerlukan 1 markah, peruntukan 1 markah, tapi kita boleh berikan lebih daripada 1 jawapan sebagai backup kepada jawapan kita sekiranya berlaku kesalahan. Okey, jawapannya mengapa Vandenbroek bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British? Beliau telah tua, beliau uzur. Anthony Brooke didapati tidak berupaya untuk mentadbir Sarawak, atau mungkin masalah kewangan selepas pendudukan Jepun di negeri Sarawak. Ini soalan SPM 2008. Baik, kemudian terusnya kita lihat soalan SPM 2016, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Mengapakah Charles Vandenbroek membuat penyerahan tersebut? Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Jawapan dia samalah. Beliau telah uzur, beliau telah tua. Anthony Brooke didapati tidak berupaya untuk mentadbir Sarawak, masalah kewangan selepas pendudukan Jepun. Baik, kemudian kita lihat soalan 3B SPM 2008, senaraikan 2 persatuan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Kita masukkan jawapannya. Di sini ada 4: Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu, Persatuan Dayak Sarawak. Baik, penyerahan Sarawak ditentang. Penyerahan Sarawak ditentang. Baik, kenapa penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ditentang? Baik, pertama kita lihat tindakan Vandenbroek ditentang oleh pembesar tempatan seperti Datuk Patinggi Abang Haji Amdillah kerana bertentangan dengan perlembagaan tahun 1941. Ini kerana dikatakan dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, dia boleh melewatkan proses kemerdekaan Sarawak, di mana dalam perlembagaan 1941 menjanjikan untuk menyerahkan pentadbiran negeri kepada penduduk-penduduk tempatan. Seterusnya, Vandenbroek tidak berunding dengan orang tempatan dan ketua-ketua mereka. Mesyuarat dengan Majlis Negeri, sokongan bukan Bumiputera dan pegawai British yang menyebabkan Sarawak diisytiharkan sebagai tanah jajahan British. Sedangkan pembesar-pembesar tempatan menentang penyerahan tersebut. Baik, kalau kita lihat contoh soalan SPM 2008, soalan nombor 3C, mengapa penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut? Penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana menggunakan tipu muslihat, bertentangan dengan perlembagaan 1941, yang melewatkan kemerdekaan Sarawak, dan apa yang penting di sini, pembesar-pembesar tempatan tidak diajak berunding terlebih dahulu. Baik, kemudian kita lihat soalan 2008D, nyatakan cara masyarakat tempatan menentang penyerahan tersebut. Kalau cara penentangan penyerahan cara masyarakat tempatan menentang penyerahan tersebut hampir sama dengan cara penduduk di tanah Melayu menentang pembentukan Malayan Union. Mereka berdemonstrasi, menghantar surat bantahan. Itu hampir sama dengan penentangan terhadap Malayan Union. Kalau di Sarawak, kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan secara beramai-ramai menunjukkan bantahan mereka kepada kerajaan British. Seterusnya, menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13, di mana Pakatan Sulit yang diketuai oleh Rosli Dobi telah bertindak membunuh Duncan Stewart. Duncan Stewart adalah Governor Sarawak yang kedua. Baik. Kemudian, soalan berikutnya, soalan nombor 3 SPM 2008, soalan 3E, pada pandangan anda mengapakah penentangan tersebut gagal? Yang ni adalah soalan kebat. Kalau soalan kebat, aku rasa kita mesti jawab dalam bentuk ayat. Pada pandangan anda, mengapa penentangan tersebut gagal? Penentangan tersebut gagal kerana tidak menyeluruh. Penentangan tidak menyeluruh. Rakyat Sarawak tidak mengetahui muslihat British sebenarnya, mengapa mereka
ingin mendapatkan Sarawak. Dan kalau kita lihat sebenarnya dia lebih kepada faktor untuk menguasai ekonomi Sarawak. Baik, kemudian maklumat yang tidak sampai ke daerah bahagian yang menyebabkan ia hanya berlaku setempat, tidak menyeluruh, berlaku pada kawasan setempat sahaja. Dan anda boleh bagi mana-mana lagi jawapan yang dikirakan munasabah, yang logik boleh diterima. Kita lihat soalan SPM 2016, soalan nombor 9B. Apakah reaksi penduduk pribumi Sarawak terhadap penyerahan tersebut? Baik, dia hampir sama saja. Di sini pertama kita kena menjawab apakah reaksi. Dan sudah pastinya reaksi masyarakat pribumi Sarawak terhadap penyerahan tersebut ialah menentang. Mereka menentang penyerahan tersebut kepada kerajaan British. Baik, itu merupakan fakta. Mereka menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British kerana perkara tersebut bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Itu adalah huraian pertama. Kemudian kenapa lagi mereka menentang? Kerana keputusan itu dibuat oleh Vandenbroek tanpa berunding dengan orang tempatan atau ketua-ketua masyarakat di Sarawak. Vandenbroek menerima sokongan anggota bukan Bumiputera dan pegawai-pegawai British yang menyebabkan Sarawak diisytiharkan sebagai tanah jahan mahkota British. Baik, Vandenbroek menerima sokongan anggota bukan Bumiputera dan pegawai British menyebabkan Sarawak diisytiharkan sebagai tanah jajahan mahkota British. Sedangkan kita lihat dalam mesyuarat Majlis Negeri, pembesar-pembesar Bumiputera, pembesar-pembesar tempatan menolak penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Sebaliknya, dengan sokongan daripada anggota bukan Bumiputera dan pegawai British, akhirnya Sarawak terpaksa diserahkan kepada British sebagai tanah jajahan mahkota. Okey, mereka menentang penyerahan tersebut. Mereka berdemonstrasi, menghantar surat bantahan, kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan, menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13, dan kemuncak daripada penentangan itu ialah Rosely Dobbie membunuh Duncan Stewart di Cebu. Baik, kita lihat dia hampir sama dengan soalan SPM 2008. Dalam SPM 2008 dia minta kita tunjukkan cara penentangan penyerahan tersebut. Dalam soalan SPM 2016 dia minta apakah reaksi penduduk pribumi. Sudah pasti dan sudah semestinya penduduk pribumi menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Baik. Untuk persiapan menjawab soalan-soalan objektif, cikgu mencadangkan untuk untuk menjawab soalan objektif kertas 1 untuk menguasai dengan baik ialah dengan membuat latihan soalan-soalan tahun-tahun lepas. Selepas kita belajar bab 4 tingkatan 5 pembinaan negara bangsa Malaysia, cikgu cadangkan cuba dapatkan soalan-soalan objektif, kemudian membuat jawapan soalan objektif khusus soalan bab 4 supaya kita bukan saja menguasai menjawab soalan objektif, juga mungkin boleh membantu kita menjawab soalan dalam kertas 2. Okay, cikgu rasa sampai sini dulu. Kita tamatkan bab 4 tingkatan 5 dan kita akan sambung seterusnya dalam bab 5 pada pertemuan yang seterusnya. Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.